Halo tuan-puan, apa kabar semua? Semoga sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini, saya akan merungkaikan cara atasi penemu duga yang merisaukan calon. Saya mendapat komen daripada saudari Sitiwani. Salam sejahtera tuan, nanti boleh tak tuan rungkaikan ada sesetengah etika atau ada penemu duga, time temu duga calon tu dia guna bahasa kadang kasar, macam provoke, rendahkan kita, macam nak marah, mudi, dan macam pertikaikan apa kita jawab gitu. Saya dah terkena dengan penemu duga macam tu last week. Saya down sangat lepas sesi habis tu, padahal saya jawab apa diorang dengan ayat yang elok. Ini kira persoalan pertama. Saya akan kongsikan 10 tips bagaimana untuk atasi situasi ini. Okey tuan-puan, saya terus jawab soalan kedua ni, iaitu sekiranya dia tulis ijazah sarjana muda yang diiktiraf, adakah itu maksudnya jawatan yang terbuka untuk semua kos degree sebab dia tak tulis keutamaan kos degree? Yes, dia terbuka kepada apa sahaja ijazah sarjana muda yang diiktirafkan. Okey, jadi saya harap saya menjawab soalan tersebut. Kalau tak terjawab lagi, sila komen di bawah dan saya akan jawab lagi. Baiklah tuan-puan, mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Baiklah tuan-puan, sebelum saya pergi lanjut, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi supaya anda dapat mengikuti semua video-video baru yang akan saya muat naikkan. Untuk subscribe itu adalah percuma sahaja ya, jangan risau, anda tidak akan dikenakan apa-apa bentuk bayaran ataupun charge dan sebagainya. Bagi yang telah subscribe, terima kasih banyak dan semoga anda yang menonton video-video yang telah saya kongsikan dalam channel ini mendapat manfaat dan boleh membantu anda dalam apa jua temu duga yang anda hadiri. Bagi yang telah subscribe, terima kasih banyak. Semoga anda mendapat manfaat daripada perkongsian yang saya buat dalam video-video yang telah saya buat naikkan dalam channel ini sebelum ini. Dan jangan lupa untuk kongsi kepada rakan-rakan yang lain supaya mereka juga dapat mendapat manfaat daripada video-video yang saya telah buat naikkan dalam channel ini. Baiklah tuan-puan, bersama dengan saya sekali lagi. Bagi yang pertama kali mengunjungi channel Supermat Sharing ini, selamat datang dan terima kasih kerana bersama dengan saya. Bagi yang belum mengenali saya Matthew Barin dan saya bukan mewakili mana-mana pihak berkuasa melantik. Saya hanya ingin berkongsikan pengetahuan dan juga pengalaman kepada tuan-puan di luar sana supaya dapat membantu anda dalam apa jua bentuk temu duga ataupun apa yang akan anda hadapi kelak. Tuan-puan, sekiranya telah sampai ke peringkat temu duga, jangan lepaskan peluang. Buat yang terbaik dan buat kajian, buat persediaan supaya anda meningkatkan tahap keyakinan untuk anda hadapi temu duga yang akan datang. Seperti yang tuan-puan sedia maklum, dalam satu jawatan beratus ribu orang memohon dan beratus ribu orang hadir untuk ujian atas talian dan berpuluh ribu ataupun beratus ribu orang akan gagal dalam ujian atas talian. Jadi bila anda terpilih ke peringkat temu duga, pastikan anda buat persediaan yang terbaik supaya anda dapat meningkatkan keyakinan diri anda dan buat persediaan, buat kajian supaya anda meningkatkan pengetahuan. Bila anda pergi temu duga, anda boleh bercakap dan anda boleh berkomunikasi dengan cemerlang dengan pihak panel. Jika anda hadir temu duga, jangan harapkan soalan. Sebelum anda ditanya, anda dah beritahu apa yang anda ada, apa yang telah anda buat, apa yang akan anda buat dan bagaimana anda akan buat kerja tersebut kelak. Yakinkan pihak panel supaya pihak panel berminat untuk mengambil anda bekerja. Tuan-puan, bagi anda yang telah berjaya dalam temu duga, tahniah bagi anda semua dan semoga anda sentiasa berjaya dan menjadi pekerja yang cemerlang. Bagi yang gagal tersebut, yang tidak melepasi temu duga, jangan putus asa sebab
memang akan lebih ramai yang gagal temuduga daripada yang lulus temuduga. Jadi bila anda gagal, ya, buat latihan, buat kajian, buat persediaan supaya anda dapat menambah baik, ya, nilai-nilai diri anda dapat menambah baik pengetahuan pada diri anda, dan anda dapat mengatasi temuduga dengan cemerlang kelak. Baiklah tuan-puan, kita kembali kepada isu ataupun persoalan daripada viewer kita tadi, iaitu cara atasi penemuduga yang merisaukan calon. Ya, merisaukan ini maksudnya mungkin calon rasa down, ya, seperti yang dikongsikan oleh saudari tadi itu, ya. Mungkin calon merasa resah, merasa risau, ya, terasa tersinggung, ya. Mungkin ada panel yang mungkin cuba untuk menguji, ya. Ini bagi saya adalah menguji, tapi tuan-puan, untuk makluman semua, pihak panel yang dipilih adalah dari kalangan golongan profesional, ya, dan juga penyawat awam yang berpengalaman dalam perkhidmatan awam. Mereka juga tidak dibenarkan untuk menyentuh isu-isu yang sensitif semasa temuduga, dan mereka juga tidak dibenarkan untuk menggunakan cara provokasi yang berlebihan, ya. Mereka juga dilarang untuk menyentuh pasal isu-isu yang sensitif. Baiklah tuan-puan, tips yang pertama adalah berdoa. Tuan-puan jangan lupa untuk berdoa sehari sebelum, ya, pada malam sebelum temuduga keesokan harinya, dan juga awal pagi sebelum anda pergi temuduga tersebut. Panjatkan kesyukuran dan juga mohon izin dan berkat daripada Yang Maha Esa. Dan juga anda boleh mohon restu daripada kedua-dua ibu bapa sekiranya masih ada ibu bapa, dan mohon, ya, doa daripada ibu bapa juga untuk mendoakan kejayaan anda pada hari temuduga tersebut, ya, agar anda juga dapat mengatasi temuduga dengan cemerlang. Dan jangan lupa boleh juga berdoa untuk panel supaya anda mendapat panel yang profesional, bijaksana dan adil, ya, sepanjang sesi temuduga tersebut. Dan segala doa yang anda panjatkan tersebut adalah untuk mempermudahkan sesi ataupun proses temuduga, bukannya untuk mendoa agar anda lulus temuduga. Itu terpulang kepada prestasi anda kelak dan juga penilaian daripada pihak panel. Yang kedua, mantapkan keterampilan diri anda. Tuan-puan, keterampilan diri ini adalah satu aspek yang sangat penting dalam temuduga. Anda perlu bersedia, anda perlu tingkatkan keterampilan diri anda dari segi cara anda berpakaian, cara anda menyediakan dokumen, cara anda berkomunikasi yang berkesan, cara anda masuk dalam bilik temuduga, cara anda duduk, cara anda serahkan dokumen, ya, cara anda menggunakan bahasa badan yang sesuai, yang sebaik-baiknya. Tuan-puan kena ingat, respect is received when it is given. Maksudnya di sini, bila kita memberi hormat kepada seseorang, ya, yang berurusan ataupun berdepan dengan kita, sudah pastinya hormat tersebut kita akan terima. Jadi jangan harap pihak panel yang akan bagi hormat. Maksudnya bila anda masuk dalam bilik temuduga, bila anda tiba di pusat temuduga, jangan tidak menegur sesiapa sahaja. Beri senyuman, beri teguran, bagi salam yang seadanya supaya anda berasa yakin, ya, anda hormat orang lain, anda hormat kepada sesiapa sahaja, bukan sahaja panel, ya. Jadi bila anda berasa ceria, semuanya akan menjadi lancar dan anda dapat mengelakkan daripada timbulnya perasaan tidak senang daripada mana-mana pihak, contohnya daripada pihak panel. Anda perlu disukai, ya, disukai, dihormati, barulah anda dapat mengelak daripada perkara ini berlaku. Yang ketiga, wujudkan wow factor. Wow factor ini juga perlu ada pada setiap calon, ya. Kalau anda nak berjaya, wujudkan wow factor tu. Wow factor ni adalah daya tarikan. Wow factor ni juga adalah anda tunjukkan yang anda minat sangat dengan jawatan tersebut. Dan jangan lupa untuk buktikan. Wow factor ni bila anda masuk sejak ke bilik temuduga tu, pihak panel dah wow. Ya, wow tu bila anda masuk saja dah ada wow, ya. Lepas tu bila anda bagi dokumen, anda duduk semua tu, anda mula berbicara, anda mula bercakap, ya. Anda perlu ada satu kelainan.
Wow factor ni juga bukannya dibuat-buat, tapi ianya secara asli, natural pada diri anda. Tunjukkan dan buktikan. Yang keempat, tambah baik pengetahuan anda. Tuan-puan, sekiranya anda berpengetahuan, anda buat kajian, anda buat bacaan, ya, anda mengkaji tentang jawatan, tentang isu-isu yang berkaitan dengan jawatan tersebut, sudah pastinya anda akan berasa yakin dan juga anda tidak mengecewakan pihak panel. Kadang-kadang ia berlaku bila panel memberi hujahan ataupun panel memberi kenyataan dan anda juga memberi kenyataan yang salah. Anda masih lagi tidak bersetuju dengan kenyataan panel ataupun anda perlu meminta panel untuk memperbetulkan anda pada masa tersebut. Ini kemungkinan yang akan menyebabkan panel turn off dan juga panel akan menyebabkan panel memberi kenyataan ataupun menggunakan ayat-ayat, ya, yang boleh menyinggung perasaan anda. Tapi jangan risau, ya, semua itu adalah berbentuk ujian, ya, ataupun untuk sebagai cara panel untuk menguji anda. Jadi sekiranya anda berpengetahuan, bila panel bertanyakan soalan, anda boleh menjawab, anda boleh memberi fakta yang betul, dan tidak semua panel akan memberi soalan yang susah pada anda. Sekiranya anda mengikuti tips yang 3 tersebut tadi itu, ya, sudah pastinya anda akan mengelak daripada bentuk-bentuk provokasi ataupun anda akan mengelak daripada mengecewakan pihak panel. Yang kelima, tenang dan respon secara profesional. Sekiranya tuan-puan menghadapi situasi, ya, bila masa ada panel yang, ya, menyinggung perasaan anda ataupun menyebabkan anda rasa down, ya, tenang dan jawab secara profesional. Bila perlu, bila tak perlu jawab, just relax, tenang, tunjukkan ekspresi wajah yang tenang, ya. Jangan anda menggelabah, ya, jangan anda rasa down terus pada masa tersebut. Jangan anda menunjukkan reaksi menggelabah, ya, anda rasa resah, anda rasa bimbang, anda tersentuh. Jangan sesekali tunjukkan. Tenang, senyum dan relax. Yang keenam, jangan menjawab sekiranya ada panel yang bersifat negatif, ya, berlaku negatif tersebut. Jika anda menghadapi situasi seperti yang dikongsikan oleh saudari tadi itu, jangan menjawab. Anda dengar sahaja apa yang dihujahkan oleh panel. Ikut tips nombor 5 tadi itu, just tenang, ya, dan jawab secara profesional jika perlu. Dan sekiranya anda menghadapi situasi ini juga, anda tak perlu jawab bila panel sedang berhujah, ya, dan panel sedang memberi provokasi. Jangan jawab masa panel sedang bercakap. Dengar dulu, diam. Bila perlu jawab, anda jawab, ya. Kalau tak tahu jawapannya, jangan jawab. Sebab bila anda menjawab dengan jawapan yang salah, pastinya panel akan kecewa dan ia akan menimbulkan lagi situasi ataupun suasana yang kurang menyenangkan. Yang ketujuh, mohon maaf, ya. Dalam apa jua situasi yang timbul ketidaksenangan ataupun rasa kecewa terhadap pihak panel, bila panel bersifat provokasi ataupun panel memberi kenyataan yang berbentuk provokasi dan sebagainya, anda perlu mohon maaf. Ini just perkongsian lah, nasihat sahaja. Mohon maaf, minta maaf tuan, minta maaf datuk, minta maaf puan. Tuan-puan perlu mohon maaf sekiranya anda tidak dapat jawab, apa-apa bentuk soalan. Sekiranya anda tidak bersetuju pun dengan apa-apa kenyataan yang dinyatakan oleh pihak panel, just anggukkan kepala. Sebab sekiranya anda tidak berfikiran bersifat terbuka, ya, anda boleh menyinggung perasaan panel, ya. Kadang-kadang ada juga panel yang sengaja untuk menguji tahap mental anda, tahap keprofesionalismaan anda. Anda mohon maaf sahaja, pada masa tersebut untuk apa-apa tindakan ataupun sifat yang berbentuk provokasi, ataupun bila anda berasa down, just mohon maaf sahaja. Yang ke-8, kawal bahasa badan. Ini juga penting tuan-puan. Bila anda menunjukkan reaksi bahasa badan yang negatif ataupun boleh menyentuh perasaan panel,
baik jangan buatlah. Tuan-puan jangan tunjukkan reaksi muka yang berubah, ya, ataupun reaksi badan yang anda tidak bersetuju dengan kenyataan panel, ataupun anda menunjukkan yang anda berasa down, anda tersinggung, anda terasa, anda tersentuh, ya. Jangan tunjukkan, biarlah anda duduk tenang, dan bersetuju saja dengan apa yang dinyatakan oleh pihak panel. Kadang-kadang ada calon yang bila panel memberi kenyataan berbentuk provokasi ataupun soalan berbentuk provokasi, ya, ataupun tindakan yang negatif, ada calon yang akan berubah wajah, ya, reaksi bahasa badan juga nampaknya, ya, tersentuh, ataupun reaksinya nampak macam tak puas hati dan sebagainya. So jangan buat sedemikian, sebab anda sedang menghadapi temuduga. Jadi biarlah anda berasa tenang, ya. Biarlah anda bersifat tenang, ya, dan bersifat profesional, tidak mudah menggelabah, tidak mudah terasa, ya. Be open minded. Yang ke-9, senyum selalu. Walaupun anda memakai pelitup muka, ya, ataupun face shield dan juga face mask, senyum saja. Biarlah anda menunjukkan wajah anda ceria walaupun di sebalik face mask ataupun di sebalik pelitup muka tersebut anda sentiasa senyum. Bila anda senyum, anda ceria, anda tidak akan terasa tersinggung, anda tidak akan merasa down dan apa-apa bentuk yang bersifat negatif lah. Be positif. Yang ke-10, buat latihan simulasi. Tuan-puan, sebelum anda hadir temuduga tersebut, jangan lupa untuk buat latihan simulasi. Buatlah berulang-ulang kali, ya. Bila anda ditanya soalan A, anda jawab begini. Ditanya soalan B, anda jawab begini, ya. Rujuk video-video yang telah saya kongsikan. Ada banyak video-video sebelum video ini, ya. Kalau anda belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe supaya anda boleh mengikuti semua video-video baru yang akan saya muat naikkan dalam channel. Latihan itu sangat penting. Practice makes perfect. Itu sahaja. Very simple, ya. Kalau anda buat, anda akan dapat. Baiklah tuan-tuan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini. Saya telah kongsikan 10 tips bagaimana untuk atasi penemuduga yang menyebabkan calon boleh risau ataupun menyebabkan calon down. Dan terima kasih kepada saudari Wani yang telah berkongsikan, ya, pengalaman tersebut, dan juga saya berharap perkongsian yang saya buat di sini boleh membantu anda dalam apa-apa bentuk penemuduga ataupun apa yang anda akan buat di masa hadapan. Semoga anda semua sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di video seterusnya.